Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu kali ini. Dan Alhamdulillah, dan kita dah pada minggu yang terakhir di bulan Ramadan. Kita tak perasan bulan Ramadan berjalan dengan begitu cepat sekali Masya Allah. Baik, seperti biasa kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini ataupun daripada perkongsian kita pada hari ini, kita mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Seperti biasa kelas kita sebelum ni ataupun dalam video tajwid saya sebelum ni, saya ada terangkan tentang ayat-ayat yang dalam surah Al-Fatihah yang mana biasanya orang tu tersalah baca. Dan hari ini insya-Allah kita fokus pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang terakhir. Dalam ayat ni kalau kita lihat biasanya kesalahan yang orang buat bila baca siratal ladzina an'am, dia terqalqalahkan huruf nun dia, sedangkan huruf nun tak ada qalqalah. Sedangkan bacaan yang betulnya adalah siratal ladzina an'amta. An'amta, bukan an'amta. Tak ada n, sebab dia bukan huruf qalqalah. An'amta. Okey, kemudian ghairil maghdubi. Itu bacaan betul. Tapi bacaan salah apa yang biasa orang terbuat adalah ghairil maghdu. Ghin pun tak ada huruf qalqalah. Kadang nak baca cepat kan. Ghairil maghdu. Ra tak ada qalqalah. Itu satu. Itu orang terbaca dengan qalqalah. Kesalahan yang kedua dalam ayat yang sama ghairil maghdub, kadang orang terbaca ghairil maghdub. Dia baca dengan kha. Sedangkan dalam ayat ni hurufnya adalah ghin, gha. Macam mana kita nak bezakan huruf gha dengan kha? Huruf kha, okey, contohnya seperti mana kita nak buang kita punya kahak. Bila nak buang kahak, bunyi dia kha. Okey. Tapi beza dia dengan huruf gha. Huruf gha bukan macam huruf kha. Huruf gha seperti kita nak tengah gagal air. Kita minum, lepas tu kita gagal, bukan minum kita gagal. Itu huruf gha. Macam mana nak bezakan huruf gha bila nak buang lendir kha. Bila huruf gha sedang kita gagal air. Jadi lepas ni kalau kita masih belum sharp lagi dalam makhraj gha, lepas ni boleh kita latih dengan gagal air Tapi tunggu lepas buka lah, okay? Sebelum buka jangan lagi, nanti takut tertelan pula. Jadi ghairil maghdubi, okay? Bukan ghairil maghdu, itu satu. Dan bukan ghairil dia tak ada bunyi kh. Kalau ada bunyi kh maknanya kha. Kha itu bila kita nak buang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan dengan topik pada hari ini, kita siapkan kita punya pen ataupun pensel dengan notebook ataupun dengan notes di dalam handphone. Okey, sebelum kita mula dengan topik pada hari ini, kita recap balik secara umum apa yang kita dah belajar dengan video pada sebelum-sebelum ni. Pada video sebelum ni kita belajar tentang
secara rumusannya semuanya tentang 5 keadaan yang terkait dengan mad asli. Apa tu 5 keadaan yang kita dah belajar? Yang pertama adalah bacaan mad ataupun panjang dalam bacaan itu berlaku sama ada di dalam keadaan waqaf ataupun wasal. Dalam dalam keadaan kita nak sambung baca ataupun stop, kita kena panjangkan dalam bacaan. Dari sini keluarnya iaitu mad tamkin. Kemudian keadaan yang kedua, mad itu terjadi bila dalam keadaan waqaf saja. Bila kita nak berhenti baru dia panjang. Bila kita nak sambung dia tak panjang. Dari sini keluarnya mad'i wat. Kemudian keadaan yang ketiga, bacaan mad itu ada bila ataupun dalam keadaan wasal saja. Dalam keadaan waqaf dia tak ada mad. Dari sini kita keluarnya mad yang macam kita dah belajar pada minggu lepas, mad silah sughra. Jadi mad silah sughra ni bacaan mad ni hanya ketika nak sambung je baru panjang. Bila nak stop dia tak panjang. Kemudian keadaan yang seterusnya adalah keadaan yang khas. Halah khasah. Dalam keadaan khas ini kita keluar daripadanya mad badal. Kemudian yang terakhir, keadaan yang terakhir adalah yang mana mad ini, bacaan yang panjang ni ada di awal surah. Yang ini dinamakan dengan mad asli harfi. Okey. InsyaAllah pada hari ini kita nak fokus pada 2 topik yang terakhir tu, mad badal dengan mad asli harfi. Ataupun kita insyaAllah mulakan dengan mad asli harfi dulu. Okey, sebab mad asli harfi ni senang saja nak kita ingat Kemudian baru kita masuk mad badal. Walaupun 2 topik, insyaAllah 2 topik ni senang je untuk hari ni. Okey, jangan risau. Okey, jadi kita masuk terus dengan mad asli harfi. Okey, apa tu mad asli harfi? Apa maksud mad asli harfi? Kita dah belajar sebelum ni apa itu mad, kemudian apa itu mad asli. Tapi lepas mad asli ada tambah pula harfi. Apa maksud dengan mad asli harfi? Harfi ni maksudnya adalah huruf. Harfi, huruf. Sebab tu dinamakan dengan harfi, mad asli harfi. Okey, baik. Jadi contoh mad asli harfi macam mana yang saya dah tulis kat whiteboard ni, kita boleh tengok. Okey, contoh mad asli harfi ni macam kita baca Hamim. Okey, tapi fokus dia dekat ha tu baca dia hanya 2 harakat. Mad asli harfi ni bacaan panjang dia hanya 2 harakat. Okey, macam mana kita nak ingat huruf-huruf yang dikira mad asli harfi? Senang je. Kita ingat satu sentence ni. Okey, macam mana? Hayyun tahur. Hayyun tahur. Tu kalau nak baca dengan tajwid lah. Okey, tapi senang nak ingat, kita ingat hayyun tahur. Ingat dulu hafal. Nanti saya akan terangkan apa tu hayyun tahur. Okey, kalau orang tanya mad asli harfi tu apa dan apakah huruf-hurufnya, kita ingat satu je, hayyun tahur. Lagi sekali, hayyun tahur. Okey, kenapa apa kena mengenainya dengan hayyun tahur? Okey, saya terangkan. Dari ha ini dalam hayyun tahur, okey, nampak di sini dalam hayyun tahur, ha ini sebenarnya daripada ayat Al-Quran, iaitu Hamim. Okey, jadi mad asli harfinya bukan kat mim. Kalau mim yang panjang yang ada kening tu, itu bukan mad asli harfi, itu mad lazim. Itu topik bawah topik mad far'i. Tapi yang fokuskan dekat sini adalah ha dia. Ha tu. Okey, Hamim. Ha itu dibaca dengan 2 harakat. Sebab tu ni dinamakan dengan mad asli harfi. Itu daripada ha ini contohnya adalah Hamim. Kemudian tadi ya tadi yang kita baca hayyun, ya tadi. Kenapa dengan ya? Contohnya di dalam Al-Quran, di dalam ayat apa? Yasin. Yasin. Okey, ya itu kita baca dengan 2 harakat. Sebab apa? Mad asli harfi. Okey, ni dah faham Haf kita faham dulu. Hayyun. Kenapa dengan hayyun? Sebab ha ini hanya orang kata tu shortcut lah. Macam mana kita nak ingat huruf-huruf mad asli harfi. Kenapa ha? Sebab dalam Al-Quran ada yang ha mim. Jadi ha itu kita baca dengan 2 harakat. Bukan yang mim. Yang mim itu adalah mad lazim. Semua yang huruf kemudian ada yang kening tu, itu mad
Mad lazim, bukan mad asli harfi. Mad asli harfi hanya 2 harakat saja. Begitu juga dengan ya tadi, Yasin. Ya itu baca dengan 2 harakat. Kemudian sinnya yang dipanjangkan. Okey, hayun kita faham. Sama juga dengan tahur. Okey, ta. Kenapa dengan ta? Sebab ikut ayat yang dalam Al-Quran adalah Tasin. Yang kita fokus tu dekat ta dia. Dekat ta dia, bukan dekat sin. Okey, ta nya kita baca dengan 2 harakat. Begitu juga dengan ha. Ha ni dalam ayat Al-Quran dalam surah Taha, awal-awal lagi ada sebut Taha. Taha, 2 harakat, nampak? So ha ini bila kita dah hafal hayyun tahur, kita ingat, oh, ha ini untuk hamim, ya ni untuk yasin, ta ni untuk tasin. Okey, ha ini untuk taha, ra ni untuk di dalam ayat alif lam ra. Okey, ra ni mad asli harfi. Jadi kita repeat lagi, hayyun tahur. Okey, hayyun tahur. Lepas ni kalau orang tanya mad asli harfi ni apa, kita boleh terus jawab, okey, hayyun tahur. Okey, dan kenapa dia termasuk keadaan yang pada awal surah? Sebab kalau kita tengok ini semua ada di dekat ayat awal surah. Hamim ada dekat awal surah, Yasin dekat awal surah, Tasin ada dekat awal surah. Begitu dengan yang lain-lain ni. Hayyun tahur. Apa? Simple je. Mad asli harfi apa? Kita ingat hayyun tahur. Ha apa? Okey. Itu untuk mad asli harfi. Nampak? Senang tak? Okey, seterusnya kita akan masuk pada topik mad badal. Okey, jadi alhamdulillah kita dah belajar tadi tentang mad asli harfi. Senang kan? Mad asli harfi kita ingat hayyun tahur. Sekarang kita dah pergi topik yang terakhir. Untuk keadaan yang terkait dengan mad asli, di antaranya adalah keadaan yang khas. Ini terkeluar daripadanya mad badal. So kita dah masuk pada last topik, mad badal. Jadi sebelum kita nak masuk mad badal, kita nak kena faham dulu apa maksud mad badal. Mad kita faham panjang dalam bacaan. Badal ni maksudnya apa? Badal ni maksudnya adalah tukar ataupun ganti. Okey, kenapa ada tukar dan ganti? Okey, kita tengok dari segi istilahnya, maksudnya menggantikan ataupun tukarkan hamzah yang kedua kepada huruf mad. Huruf mad, kita ingat huruf mad kita dah belajar apa? Alif, waw, ya, awi. Okey, jadi mad badal ni hamzah yang kedua, dia dalam kalimat yang ada 2 hamzah. Ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama kita biarkan dia. Hamzah yang kedua mati. Hamzah yang kedua ni dia mati. Kita gantikan hamzah yang kedua ni kepada huruf mad, sama ada alif, waw ataupun ya. Okey, mungkin sekarang kita masih tak faham sebab belum ada contoh. Jadi saya akan tunjukkan contoh dia. Okey, sebelum saya tunjukkan contoh, saya nak terangkan mad badal ni ada 3 keadaan ataupun 3 contoh. Okey, yang pertama ni mad badal ni dia berlaku di dalam awal kalimat. Kemudian di pertengahan kalimat tu terjadi mad badal. Kemudian keadaan yang ketiga terjadi pada hujung ataupun akhir kalimat itu terjadi mad badal. Okey, saya tunjukkan contoh. Mungkin kat whiteboard ni agak wordy, tapi tak apa, kita go through one by one, pelan-pelan, sebab topik ni sangat senang sekali. Mad badal topik yang senang. Okey. Contoh yang pertama ni, first line ni adalah contoh mad badal terjadi pada awal kalimat. Second line, mad badal terjadi kepada tengah-tengah kalimat. Dan line yang ketiga, contoh mad badal itu terjadi pada akhir kalimat. Tak apa, kita go through one by one. Okey, sebelum kita masuk contoh, macam tadi kalau kita ingat mad asli harfi, untuk senang kita ingat hayyun tahur. Mad badal, untuk nak senangkan kita ingat mad badal tu apa, kita ingat a, i, u. Senang dia. Ingat mad badal, kita ingat a, i, u. A, i, u, mad badal, a, i, u. Kenapa? Okey, nanti kita masuk. Contoh yang pertama, mad badal itu terjadi pada awal kalimat. Mad badal tu apa? Bila hamzah itu kita panjangkan. Sebab tu kita cakap a, i, u. Ada hamzah, kemudian baru ada mad panjang.
kemudian I ada hamzah, kemudian panjang tapi baris bawah I, kemudian U pun ada hamzah, kemudian ada mad U. Okey, sebab tu A I U. Mad badal ni ada hamzah dulu baru huruf mad, hamzah dulu baru huruf mad. Macam ini contoh yang pertama, amanu. Kalau kita tengok ni kan ada colour biru tu, itu mad badal. Hamzah datang dulu baru huruf mad. Huruf mad dekat sini adalah alif. Jadi dia jadi amanu. Dia terjadi pada awal kalimat. Begitu juga dengan yang lain. Utu imana. Nampak? A I U atau A U I A I U. Okey. Amanu. Okey, ni contoh terjadi pada awal kalimat. Yang lain yang kedua terjadi pada pertengahan kalimat. Al-Qur'ana. Kat mana mad badal dia? Dekat ana. Sebab hamzah datang dulu baru huruf mad yang datang kemudian. Dan terjadi pada tengah kalimat, tengah-tengah. Tadi kat atas awal-awal, ni tengah-tengah. Begitu juga dengan yang lain. Yura'una. Fokus kita bukan dekat ra. Fokus kita dekat hamzah yang selepas ra tu. Una. Okey, yura'una. Una itu adalah tu mad badal, terjadi pada pertengahan kalimat. Begitu juga dengan ini, khati'ina. I itu mad badal, terjadi pada pertengahan kalimat. Nampak? A U I, atau senang nak ingat A I U lah. Okey, tadi kita dah awal kalimat, pertengahan kalimat dan akhir kalimat. Dalam kalimat tu ujung-ujung dia terjadi mad badal macam ni. Ra'a A tu hamzah datang dulu baru huruf mad. Ini dikira mad badal. Begitu juga dengan ni. Waja'u. Fokus kita bukan dekat ja. Fokus kita dekat hamzah. Hamzah dulu baru huruf mad. Okey? Waja'u. Kemudian yang seterusnya, abai. Fokus kita bukan dekat ba yang panjang tu, tapi dekat i. Hamzah dulu baru huruf mad. Huruf mad dekat sini ya, dan terjadi pada akhir kalimat. I A U I. Ingat badal, ingat A I U ataupun A U I, tak kisah. Yang penting ingat A I U. Kita dah tahu mad badal. Baik, tadi kita cakap mad badal segi istilah itu menggantikan hamzah yang kedua dengan huruf mad. Tapi kat sini kita tak nampak pun hamzah yang kedua. Ini maksudnya apa yang ada kat whiteboard ni dah end product lah. Contohnya amanu ni pada asalnya sebenarnya amanu, ada dua hamzah a. Begitu juga dengan utu, pada asalnya adalah utu. Begitu juga dengan imana, sebenarnya bukan i, tapi pada asalnya adalah imana. Jadi bila ada dua hamzah, hamzah yang pertama berbaris atas ataupun depan ataupun bawah. Okey, hamzah yang kedua mati. Okey, jadi mad badal ni menggantikan hamzah yang kedua itu yang mati itu dengan di antara satu huruf mad alif waw ya. Sebab tu dia jadi daripada asal ni sepatutnya amanu, dia sekarang jadi amanu. Pada asalnya adalah utu, dia jadi utu. Pada asalnya imana, dia jadi imana. Kenapa terjadinya ada tukar kat situ? Sebab orang Arab bila dia dalam percakapan dia ada i atau a atau u, agak susah sikit untuk diorang sebut. Jadi diorang hidupkan ataupun diorang gantikan hamzah yang kedua dengan huruf mad untuk menyenangkan dalam sebutan. Daripada nak cakap imana utu, kan senang, imana utu. Itu yang dimaksudkan dengan badal. Tukarkan hamzah yang kedua yang mati itu dengan huruf mad. Okey, faham? Okey, kalau susah nak faham tak apa, simple je. Formula dia ingat mad badal, ingat a i u. Okey. Itu saja untuk pelajaran kita dalam topik mad badal. Nampak simple je sebenarnya mad badal ni. Okey. Dan seterusnya kita akan masuk pada gharaib.
Okey, bismillah. Sekarang ni kita belajar tentang gharaib. Okey, kita dah masuk penghujung dalam video kita belajar gharaib. Every video kita belajar 2 gharaib. Begitu juga dengan video yang terakhir ini, kita belajar tentang 2 gharaib. Okey, kat sini ada contoh tentang 2 gharaib. Okey, siapa yang ada mushaf, ada Quran, boleh buka kepada muka surat 380 ayat yang ke-36 dalam surah An-Naml. Surah An-Naml muka surat 380 ayat yang ke-36. Jadi ini contoh yang pertama. Okey, macam mana ayatnya berbunyi? Fama atani Allah. Okey, dalam ayat ni kita nak fokuskan kepada 2 perkara. Macam mana kita nak membacanya dari dalam keadaan waqaf, berhenti, ataupun dalam keadaan wasal. Okey, kita fokus kepada yang pertama. Macam mana kita nak bacanya dalam keadaan wasal? Macam mana kita nak baca dalam keadaan kita sambung ayatnya terus, tak ada sekat-sekat, tak ada sangkut kat tengah-tengah. Contoh macam saya baca tadi, fama atani Allah. Dekat nun tu, dekat di kalimat ni, kita fokus dekat sini. Atani, kita fokus dekat nun tu. Bila kita nak sambung dekat sini, nampak ada tu, kita hidupkan dia jadi atani Allah. Okey, bukan kita baca dengan atanillah. Okey, itu salah. Yang betul adalah atani Allah. Okey, nampak? Sebab tu ini dinamakan dengan ya kecil. Ini ya kecil, benar ada fathah, jadi hidupkan ya kecil tu dengan ya. Atani Allah. Ini kita baca dalam keadaan wasal, sambung. Macam mana kita nak baca dalam keadaan waqaf? Ada 2 cara. Cara yang pertama, kita nak baca dalam keadaan waqaf adalah dengan membunyikan ya je. Contoh, fama atani. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita jangan bunyikan ya. Kita berhenti dekat atan. Fama atan. Okey, nampak? Fama atan. Okey, jadi dalam keadaan waqaf ada 2 cara nak membacanya. Kita start balik tadi, cara dalam keadaan wasal nak sambung, cara kita baca fama atani Allah. Itu dalam keadaan wasal. Dalam keadaan waqaf, ingat ada 2 cara, iaitu fama atani dengan menyebut ya. Kemudian cara yang kedua dalam keadaan waqaf, fama atan. Okey, itu untuk ayat yang pertama dalam gharaib. Yang kedua, contoh yang kedua ni, siapa ada mushaf buka pada muka surat 516 ayat yang ke-11 di dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-11. Okey, dalam ayat ni saya baca macam ni, nak baca bi salismul fusuq. Bi salismul fusuq. Okey, kita baca dengan bi salis. Lam kita sambungkan. Kita bukan baca dengan bi sal ismu, tapi dengan bi salismu. Ini dalam keadaan wasal, kita sambung. Cara baca adalah bi salismul fusuq. Mungkin kalau tengok Quran lagi clear lah. Muka surat 516 ayat ke-11. Okey, ini dalam keadaan wasal kita baca dengan bi salismul fusuq. Bi salismul fusuq. Dalam keadaan waqaf pun sama juga, ada 2 cara macam mana kita nak baca. Contoh, kalau kita dah baca-baca sekali, kita stop dekat bits, kemudian kita ambil balik al-ismu. Walaupun cara waqaf ini tidak digalakkan sebenarnya tak boleh pun, tapi kenapa? Sebab nak tunjuk contoh ataupun ilmu lah. Kalau dalam ilmu boleh, sebab kita nak tahu kan. Tapi kalau praktiknya tak boleh stop dekat bits, lepas tu ambil al-ismu. Tapi sebab kita nak tahu dari sudut ilmu, boleh. Contohnya maksudnya apa? Kita waqaf dekat bits, kemudian kita nak ambil al-ismu. Okey, macam mana nak sebut al-ismu? Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan alismul fusuq. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca dengan lismul fusuq. Okey,
Tadi dalam keadaan wasal daripada pertama, bi'salismul fusuq dalam keadaan wasal. Kalau wakaf, kita wakaf kat bi, walaupun tak boleh, tapi kita nak tahu benda baru. Okey. Kalau kemudian kita start pada al-ismu. Macam ni kita nak mulakan, ada dua cara. Al-ismul fusuq ataupun dengan lismul fusuq. Boleh? Okay, jadi itu dua gharaib yang kita belajar pada hari ini. Okay, insyaAllah hari ini kita ada ekstra. Ada satu perkara yang sangat penting yang saya nak tekankan. Apakah perkara itu? Okay, perkara itu adalah, ini perkara yang biasa orang terbaca salah dalam Al-Quran. Apa topiknya? Ini perkara yang sangat simple, tapi orang biasanya tersilap baca. Adalah bila tanwin bertemu dengan sukun. Bila tanwin bertemu dengan sukun. Contohnya dalam ayat ni. Kalau kita tengok ni, ayat ni, khairan, kemudian ada al-wasiyah. Al-wasiyah lam tu mati. Ra itu tanwin, ran. Macam mana kita nak baca? Biasanya orang akan baca khairal wasiyah. Khairal wasiyah. Tak. Itu bacaan yang salah. Jadi macam mana kita nak baca? Cara bacaan yang betul adalah dengan membacanya seperti khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Mana datang nun dia? Nun dia sebenarnya ada di dalam ran tu, dalam tanwin tu. Sebab tu bila kita sebut khairan, hujung dia tu kan huruf nun. Khairan, nun tu sebenarnya nun. Jadi ada nun dalam ran. Bila bertemu dengan huruf mati, sukun, jadi kita hidupkan nun tu. Macam ni tadi, bukan baca dengan khairal wasiyah, tapi khairanil wasiyah. Faham sekarang bila tanwin jumpa dengan sukun, tanwin tu dalam tu ada nun, nun tu kita hidupkan. Sebab tak boleh nak baca kalau dua-dua mati, khairan, lepas tu al wasiyah, lam tu mati. Okay, contoh yang kedua pun sama. Amwalun iqtaraftumuha, bukan amwaluq, bukan luq. Sebab dalam lut, dalam tanwin ada nun. Bila bertemu dengan huruf yang mati, kita hidupkan nun yang dalam tanwin itu. Amwalun iqtaraftumuha. Okey. Jadi fahamkan benda yang simple sebenarnya. Tanwin jumpa sukun, nun dalam tanwin tu kita hidupkan untuk bertemu dengan huruf yang mati. Alhamdulillah, kita pun sudah dah habis daripada pembelajaran tajwid kita. Kita berdoa semoga apa yang kita belajar ni kita dapat mengamalkannya dalam segi dari segi bacaan kita. Lepas ni kita baca Al-Quran, kita dah tahu, oh aku dah belajar ni, aku dah tahu hukum dia macam mana ni. Alhamdulillah, kita mengamalkan apa yang kita dah belajar pun dan kita dapat pahala. Jadi kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ilmu yang kita tidak mengamalkannya, ilmu yang tidak ada manfaatnya. Semoga kita dirahmati dan diberkati di bulan yang mulia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.